Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Okay. Ustazah Rosniah binti Sulaiman dipertanggungjawabkan mengajar mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, dan jadualnya bermula pada hari ini. Jadi Ustazah tak tahu jika kamu dah belajar satu atau dua tajuk sebelum ini, tapi Ustazah rasa jika Ustazah ulang sedikit dan beri sedikit penerangan kepada kamu berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah lebih baik. Okey, baiklah. Seperti yang tertera di paparan ini, di mana pada tahun sebelum-sebelum ini, maksud Ustazah ketika kamu berada di tingkatan 1, 2 dan 3, kamu tidak bertemu ataupun kamu belum berjumpa dengan mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jadi di tingkatan 4 barulah kamu jumpa mata pelajaran ini. Dan mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah merupakan mata pelajaran elektif, namun untuk pelajar-pelajar sekolah menengah agama negeri Pahang terutamanya, kita mengambil mata pelajaran ini ketika mengambil peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia iaitu SPM. Okey, baiklah. Okay. Sekejap ya. Okay, Ustazah nak pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Dan untuk tahun lepas, pada tahun 2020, kita bermula dengan pentaksiran yang baru iaitu sukatan KSSM ataupun kurikulum standard sekolah menengah, yang mana pada tahun 2019 pelajar tingkatan 4 menggunakan sukatan kurikulum bersepadu sekolah menengah. Jadi terdapat sedikit perubahan daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk sukatan KSSM ini, antara perubahannya ialah di mana kalau kita lihat antara topik ataupun isi kandungan yang akan kita pelajari untuk tahun 2021 ini ada sedikit perbezaan dengan 2019 dulu maksud Ustazah ialah pelajar tingkatan 4 2019 dulu, di mana ada 6 bab penting yang akan kita pelajari, bermula dengan pengajian Al-Quran, dan di bawahnya nanti ada lebih kurang 10 tajuk yang berkenaan dengannya. Seterusnya bab yang kedua ialah Ulumul Quran, yang ketiga ialah pengajian hadis, yang keempat Ulumul Hadis, akidah dan juga akhlak. Okay. Sebelum ini kita belajar 6 bab juga, iaitu sukatan KBSM dulu kita belajar 6 bab juga, tetapi kita ada tamadun dan sekarang kita tak ada tamadun tapi diganti dengan akidah Islamiah. Okey. Jadi slide yang berikut ni ialah kandungan yang terdapat di dalam pengajian Al-Quran, ulumul Quran, hadis, ulumul hadis,
dan seterusnya lah. Slide ini tak berapa nampak, jadi Ustazah bagi slide yang lain. Okey, yang ini lebih nampak. Okey. Jadi bab pertama kita ialah pengajian Al-Quran, yang mana dalam bab ini ada 2 tajuk ya, surah bacaan yang dipertanggungjawabkan kepada kamu, iaitu tajuk pertama ialah surah bacaan ataupun ayat tilawah daripada surah Al-Kahfi, iaitu ayat 1 hingga ayat 50, dan seterusnya surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 96. Dan kemudian kita ada surah hafazan, dan surah hafazan saya tak pasang kat situ, tak nampak tak ada. Okey, surah hafazan di muka surat 83, jika kamu bawa balik buku teks tingkatan 4, ialah surah Yasin. Okey. Dan memang surah Yasin ini kamu kena hafaz, di mana pentafsiran lisan berasaskan sekolah merupakan kertas kedua untuk mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Ayat Sunnah ini, dan kamu akan dinilai ketika kamu berada di tingkatan 5 nanti. Okey. Dan di bawah pengajian Al-Quran ini juga terdapatnya penekanan terhadap hukum tajwid, yang mana hukum tajwid yang diberi penekanan ialah berkenaan dengan nun dan min syaddah. Okey, seterusnya mad wajib, muttasil, mad jaiz mufassal dan juga mad badal. Dan juga lagi satu ialah hukum mad silah, okay, sama ada qasirah ataupun tawilah. Dan begitu juga dengan bacaan ra yang tebal ataupun dan juga qalqalah sama ada sughra ataupun kubra. Okey. Dan seterusnya ialah berkenaan dengan ayat kefahaman, yang mana ayat kefahaman ini di dalam SPM nanti akan ditanya berkenaan dengan semua perkara yang berkaitan dengan tajuk tersebutlah. Jadi ada 5 okey, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ayat kefahaman dengan tajuk-tajuknya. Contohnya untuk ayat kefahaman yang pertama ialah mencari hidayah Allah. Jadi dalam tajuk ini kita akan kupas semua yang berkaitan dengan tajuk tersebut, yang mana kamu boleh rujuk perkara tersebut di muka surat 39, seandainya di tangan kamu tu ada buku teks tingkatan 4 untuk mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Okey. Inilah dia tajuk atau bab pertama yang akan kita pelajari, dan insya-Allah untuk hari ini tugasan kamu ialah membaca surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 1 dan sehinggalah ayat ke-50. Okey. Seterusnya Ustazah ingin melihat juga memberitahu juga kamu tentang bab yang lain. Okey. Contohnya bab kedua kita ialah ulumul Quran, di mana ada 3 tajuk saja untuk bab ini. Walaupun 3 tajuk, tapi ianya akan dikupas dengan secara detail juga, yang mana kita akan belajar ulumul Quran, pengertian dan apa kepentingan mempelajari ulumul Quran itu terhadap diri kita. Seterusnya kita akan belajar untuk tajuk yang kedua, di mana tentang Al-Quran yang kita baca hari-hari ini, di mana Al-Quran itu merupakan mukjizat maknawi
Jadi pengertian dan segala yang berkaitan dengan mukjizat, ya, berkaitan dengan Al-Quran, ya, dan juga kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Quran itu kita akan kupas. Dan yang tajuk yang ketiga untuk bab ini ialah Nuzulul Quran, ya. Kita akan belajar nanti bagaimana, ya, penurunan Al-Quran itu, ya, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan seterusnya, ya, kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Okey, itu untuk bab yang ketiga. Okey. Seterusnya yang keempat ialah berkenaan dengan pengajian hadis, ya. Jadi sukatan KSSM ini, ya, tugasan bagi bab pengajian hadis ini hanya sedikit, cuma ada 4 sahaja, yang berbanding sebelum ini ada 6. Okey, kita akan mula dengan tajuk pertama nanti, iaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Jadi segala, ya, perkara yang berkaitan dengan itu, ya, akan dikupas, ya, macam mana kaedah penyelesaian menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dan lain-lain lagi lah. Okey, ya. Dan ada 4 tajuk di situ, ya, untuk bab ini, ya. Tajuk yang keempatnya ialah, ya, memanfaatkan nikmat sihat dan juga masa lapang. Jadi tajuk yang berada di bab ini semuanya bersandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita kupas, ya, selepas ini. Okey. Seterusnya ialah bab yang kelima. Okey, ya. Okey, bab yang kelima. Oh, maafkan Ustazah, bab yang keempat sebenarnya, ya, bukan yang kelima, ya. Okey, ya, bab yang pertama tadi ialah pengajian Quran, ya, pengajian hadis, pengajian Al-Quran. Kemudian bab yang kedua ialah ulumul Quran. Bab yang ketiga ialah pengajian hadis, dan ini ialah bab yang keempat, iaitu ulumul hadis. Okey, ya. Jadi ada 4 tajuk besar juga di sini, yang mana kita akan belajar tentang pengertian hadis dan ulumul hadis serta kepentingannya. Seterusnya, ya, insya-Allah, ya, kita akan belajar tentang perbezaan antara hadis riwayah dan juga dirayah, ya, perbezaan dan kaitannya. Kita juga akan belajar tentang hadis mutawatir dan hadis ahad, ya, bagaimana nak membezakannya, dan begitu juga kita akan belajar tentang martabat hadis, ya, sama ada sahih, hasan dan juga dhaif, ya, di muka surat 176 nanti. Okey. Ini tajuk yang bab yang keempat, ya, yang saya nyatakan tadi ada 5 tajuk semuanya. Seterusnya ialah bab akhlak. Okey, ya. Maafkan saya, bab akidah Islamiah, ya. Kalau sebelum ni dalam kurikulum bersepadu, ya, sekolah menengah ataupun KBSM, bab yang kelima ini ialah akhlak dan yang keenam ialah tamadun. Tapi sukatan KSSM sekarang telah berubah, di mana bab yang kelima ini ialah dari aspek akidah Islamiah. Okey, ya. Di mana dalam bab ini nanti kita akan bermula dengan tajuk yang pertama, iaitu Islam sebagai ad-din yang membawa rahmah, ya, di mana kita patut bersyukur kerana dilahirkan, ya, dalam keluarga Islam. Dan bab yang kedua ialah iman sebagai fitrah manusia, ya, yang tajuk yang kedua maksud Ustazah, ya. Tajuk yang ketiga tentang ihsan, apa itu ihsan dan segala berkaitannya, segala perkara yang berkaitan dengannya. Dan yang keempat ialah tentang pegangan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan di dalam tajuk ini juga nanti kita akan belajar tentang akidah lain yang sesatnya seperti Syiah dan sebagainya, yang bercanggah, ya, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita dapat memahami kenapa perlunya kita yang berpegang dengan akidah yang betul, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, seterusnya, okey, ya, kita tengok, ya, bab yang terakhir. Okey, bab yang terakhir ialah bab
akhlak Islamiah. Okey ya. Di mana untuk bab akhlak Islamiah ini, okey ya. Okey, tengok nombor 6 ni lepas ke bawah ya, akhlak Islamiah. Ada 4 tajuk ya di situ ya, agak sedikit juga. Okey, bermula dengan muka surat 226 ya, di mana tajuknya ialah tazkiyatun nafs ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Di dalam tajuk ini nanti kita akan belajar tentang pengertian ya tazkiyatun nafs, iaitu membersihkan dan menyucikan ya diri kita ya, untuk menjadi lebih baik. Okey ya. Okey, rohani dan juga jasmani ya, terutama rohani kita lah. Okey ya. Tajuk yang kedua ialah menjaga penampilan diri dalam kehidupan ya, yang mana sebenarnya Islam ini ya sangat menitik beratkan kepada syahsiah diri ya, serta kebersihan diri. Okey, tajuk yang ketiganya ialah menjaga pergaulan ya dan hubungan sesama manusia. Okey ya. Selain daripada kita menjaga hubungan kita dengan Allah SWT, kita juga perlu ya menjaga hubungan kita antara sesama manusia. Okey, dan tajuk terakhir di bab yang ke-6, iaitu bab yang terakhir ini ialah menjaga dan memelihara alam dan persekitaran ya. Jadi kita ya sebagai khalifah ya di muka bumi Allah SWT ini akan dipertanggungjawabkan ya untuk memelihara ya, bahkan memelihara ya alam sekitar kita ya, sebab inilah tempat tinggal kita ya, dan untuk memastikan ya kesihatan ya kita ya dan kelangsungan hidup ya haiwan-haiwan ya serta habitat yang lain tu juga ya, kita disuruh ya, seperti mana yang saya sebut tadi ya, sebagai khalifah yang kita disuruh untuk menjaga juga ya alam persekitaran kita ya, supaya menjadi suatu tempat ya, persekitaran kita menjadi satu tempat yang baik ya, udaranya bagus ya, nyaman ya, tidak kotor ya, seterusnya menjamin ya kesihatan kita. Apa pentingnya kesihatan kita? Dengan tubuh badan yang sihat ya, insya-Allah kita dapat melaksanakan tanggungjawab dan ibadah kita dengan baik. Okey, itulah ya sedikit berkenaan dengan pengenalan ya, bagi mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang Ustazah nyatakan ya tadi ya. Dan Ustazah juga nak kongsikan sedikit ya tentang format pentaksiran ya bagi kurikulum standard sekolah menengah ataupun KSSM ini ya, yang mana juga ya dia punya format pentaksirannya juga akan ada sedikit perubahan ya. Okey, sekejap. Okay. Kalau kita tengok ya nanti ini persediaan lah ya untuk SPM nanti. Kalau kita tengok, okey, dia untuk kertas pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini, dia ada satu kertas saja. 52, dia punya kodnya ialah 522 ya. 5227/1 ya. Dan ianya ada terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A 20 markah dan bahagian B 80 markah. Okey ya. Jadi kalau sebelum ini bahagian A ni kita ia adalah soalan objektif ya sahaja ya. Jadi ada pilihan ya. Tetapi sekarang ya formatnya dah berubah sedikit ya, iaitu kepada objektif pelbagai bentuk ya. Contohnya ini adalah contoh ya bentuk soalan mengikut sukatan KSSM, yang mana soalan 1 dan 2 ya, ini adalah bentuk yang soalan SPM ya. Untuk insya-Allah pada tahun ini nantilah 2021 yang sudah berbeza ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang mana soalan 1 hingga 2 okey ya
berkenaan dengan hukum tajwid, ya. Kamu diminta menyatakan hukum tajwid bagi kalimah ataupun ayat yang diberi. Okey. Seterusnya soalan 3 hingga 4, kamu kena ataupun kamu dikehendaki menulis cara bacaan. Ada sedikit perbezaan antara mengeluarkan hukum tajwid dengan menyatakan cara bacaan. Contohnya kalau hukum tajwid, kamu sekadar menyatakan sama ada hukumnya ihfa contohnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk cara bacaan, kamu kena nyatakan adakah perlu dibaca dengan dengung ataupun nyata ataupun baca dengan berapa harakat dan sebagainya. Itu kalau hukum yang berkait dengan hukum mat lah. Okey. Untuk soalan kelima hingga 6, kamu dikehendaki menulis istilah berkaitan dengan tajwid. Dan 7 hingga 8 mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul, juga masih lagi berkaitan dengan tajwid, hukum tajwid juga. Ini memang berbeza lah daripada tahun-tahun sebelum ini. Dan untuk soalan yang ke-9 hingga 12 ialah pilih jawapan yang sesuai dengan penyataan yang diberikan, yang mana soalan 9 hingga 15 ini berkait dengan bab ulumul Quran, ulumul hadis, akidah dan juga akhlak. Dan seterusnya untuk soalan 13 hingga 16 juga mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul juga daripada bab ulumul Quran, ulumul hadis, akidah dan akhlak. Dan soalan 17 hingga 20 ialah melengkapkan jadual yang diberikan. Ada sedikit gambar rajah yang dimuatkan, dan ini juga berkait dengan 4 bab yang kemudian. Yang maksud Ustazah ialah bab yang ketiga ulumul Quran, bab yang keempat ulumul hadis, bab yang kelima akhlak, akidah, dan bab yang keenam ialah akhlak. Okey, itu untuk format pentaksiran bagi bahagian A, iaitu soalan objektif pelbagai bentuk. Okey, kalau kita tengok pula sekejap. Okey, bahagian B pula. Okey, sekejap. Okey, untuk bahagian B, okey, juga berbeza. Saya harap kamu nampak sekejap Okey, bahagian B yang mana ianya merupakan soalan respon terhad dan juga respon terbuka. Okey, di mana soalan 1 adalah diambil daripada bab yang pertama, iaitu pengajian Al-Quran. Okey. Kalau sebelum ini soalan 1 dan soalan 2 digabungkan, pengajian Al-Quran dan juga pengajian hadis. Tapi untuk sukatan baru KSSM ini, soalan 1-nya ialah daripada pengajian Al-Quran 20 markah, dan seterusnya soalan 2 ialah pengajian hadis 20 markah. Soalan yang ketiga diambil daripada ulumul Quran 10 markah dan digabung dengan ulumul hadis 10 markah. Jadi markahnya ialah 20 juga untuk soalan yang ketiga. Dan soalan yang keempat ialah gabungan daripada bab akidah 10 markah dan juga bab akhlak 10 markah. Dan soalan-soalan itu ialah sama ada ditanya dari sudut pengertian ataupun istilah ataupun ditanya dari sebab nuzul. Contohnya kalau ayat Quran apa sebab nuzulnya ataupun kalau hadis apa sebab wurudnya Dan selain daripada itu, soalan yang diminta berbentuk senaraikan, nyatakan, tuliskan begitu dengan terangkan. Dan terdapat juga soalan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi seperti sebelum-sebelum ini. Cuma soalan kebat untuk KSSM untuk sukatan yang baru ini ada sedikit perubahan Okay, jadi Ustazah ada sediakan slide juga untuk tatapan kamu. Okay, ini adalah contoh
soalan kebat, okey ya. Yang mana ya diberi situasi sekejap ya. Saya terlangkau kejap. Okey. Okey. Sekejap. Okey, ini ya. Ini contoh ya situasi yang diberi macam mana ya keadaan jemaah solat yang mana ya makmumnya penuh ya dengan pelbagai pemikiran ya dalam kepala ya. Maksudnya mereka tidak khusyuk ya ketika menunaikan solat. Jadi soalannya ialah ya berdasarkan sumber di atas rumuskan kesan yang berlaku kepada solat yang ditunaikan dalam situasi di atas ya. Jadi kamu kena fahamlah ya gambar tersebut. Jadi situasi di atas tu sebenarnya ialah merujuk kepada mereka yang solat tidak khusyuk ya. Okey, dengan berbagai perkara yang terbayang di minda masing-masing. Okey ya. Jadi kalau kita tengok ya dia punya pemarkahan ya untuk kebat ini berbeza ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya markahnya cuma 4 sahaja yang mana ya kamu perlu menyatakan isi, okey ya, huraian lengkap atau dalil dan terus kepada rumusan. Maksud Ustazah ialah satu markah untuk isi, satu markah sekiranya ada huraian ya lagi. Seterusnya jika ada huraian lengkap ataupun dalil dapat 3 markah dan yang keempat ialah mesti ada rumusan ya. Tapi untuk KSSM ini markah yang diperuntukkan untuk soalan kebat ialah 6 yang mana kamu ya kena pertama sekali dapatkan isi ya. Okey, yang di atas tu ada mukadimah. Mukadimah tu sebenarnya sebagai panduan lah supaya kita dapat memberikan isi yang bertepatan dengan kehendak soalan ya. Contohnya ialah solat yang ditunaikan dalam situasi di atas ialah tidak khusyuk ya. Okey, jadi isinya ialah okey ya, solat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Okey ya, jadi perlu kepada huraian pula. Okey, huraiannya ialah kerana khusyuk ketika menunaikan solat adalah sebahagian syarat penerimaan ibadah oleh Allah Subhanahu taala. Okey ya, dan huraian lengkapnya okey ya, jika solat tidak khusyuk kesannya ataupun akibatnya ialah solat menjadi sia-sia. Okey, dan seterusnya kena nyatakan dalil ya. Okey ya, berkait dengan solat yang mesti ditunaikan dalam keadaan khusyuk ini ya. Jadi dalil yang dia beri ialah firman Allah Subhanahu taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina hum fi solatihim khashi'un. Okey, setelah memberikan dalil, maksudnya sekarang kamu dah ada isi, 1 markah, huraian, 1 markah, huraian lengkap, 1 markah, dah 3 markah. Kemudian kamu beri dalil, kamu baru dapat 4 markah per 6. Kamu kena terangkan pula ya huraian dalil tersebut ya. Jadi kamu kena faham ya dalil yang kamu ambil ataupun dalil yang kamu nak gunakan ya ketika peperiksaan tersebut. Jadi dalil itu ialah mafhum ayat ya, di mana ya ayat itu menjelaskan bahawa orang yang tidak khusyuk dalam solat adalah orang yang yang gagal ya dalam hidup mereka. Jadi rumusan selalunya kita mulai dengan oleh itu justru ya. Okey, kita mestilah khusyuk ketika menunaikan solat ya. Agar ya. Jadi tulisan itu nampak agar ya sebenarnya kerana tidak dijawikan ya dalam tulisan bahasa Arab. Ya, agar solat yang ditunaikan penuh ikhlas kerana Allah Subhanahu taala. Sebenarnya soalan kebat ini boleh menggunakan ayat sendiri ya. Pelbagai jawapan boleh diberikan, cuma kena fahamkan situasi yang diberi okay, ya, supaya jawapannya menepati kehendak soalan. Okey, baiklah. Okey ya. Jadi Ustazah rasa itu sahajalah sedikit pengenalan ya bagi mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah yang kamu baru jumpa ya di tingkatan 4 ini. Okey, jadi tugasan pada hari ini ialah
Ustazah hendak kamu membaca surah, ya, iaitu oleh kerana tadi ya Ustazah dah maklumkan tajuk pertama kita ya di bab yang pertama ya ialah pengajian Al-Quran ya, dan tajuk pertama kita ya untuk bab pengajian Al-Quran ini ialah ayat tilawah, ya, iaitu surah bacaan dipetik daripada surah Al-Kahfi, iaitu ayat 1 sehingga ayat 50. Okey ya. Jadi untuk hari ini Ustazah hanya hendak kamu melancarkan sahaja ya ayat 1 hingga 50 daripada surah Al-Kahfi ya. Dan untuk hukum tajwid ya, nanti insya-Allah Ustazah akan tanya pada minggu yang berikutnya. Okey, sekian dulu. Ustazah harap semua anak-anak faham apa yang Ustazah terangkan, dan supaya kamu nampak ya bahawa mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini bukanlah mata pelajaran yang susah, tapi tidaklah boleh diambil mudah ya. Walaupun ianya tidak susah, ianya senang, tapi kena juga beri perhatian ya, kerana ianya sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah ni adalah pegangan hidup kita. Jadi kita kena fahami betul-betul ya mata pelajaran ini. Okey, itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.